Assalamualaikum. Alright, bertemu lagi dalam satu lagi video di N-Gear. Okey, hari ni kita akan tengok satu kereta yang saya rasa boleh dikatakan paling comel dalam market kita untuk 2022 ke 2023 ni. Tak lain tak bukan, Ora Good Cat. Nama dia pun dah comel, okey. Ora tu pun nama comel, ala-ala macam Jepun macam tu kan. Ora. Good Cat tu pun nama yang memang agak comel juga. Tapi kereta ni bukan dari Jepun, ia kereta daripada China. Dia Ora Good Cat ni, jenama Ora ni di bawah nama Great Wall Motors GWM. Alright, berapa harga dia? Okey, dekat Malaysia datang dengan dua pilihan variant, okey, daripada satu lagi, satu 400 Pro lebih kurang 140k dan ini 500 Ultra 170k. Jadi 400 dengan 500 tu dia punya range yang ditawarkan. Yang ni sehingga 500 km fully charge. Dia ada bateri berkapasiti 63 kWh, okey, dan juga dia punya charging dia kalau korang pakai AC lebih kurang 10 jam, tapi kalau korang pakai DC fast charger 0 ke 80% dalam masa 40 minit. Tapi okey, video ni kita akan tengok dengan lebih detail pasal Ora Good Cat ni dan juga dia punya practicality, dia punya kegunaan harian dia macam mana. Alright, jom. Okey, sebelum apa-apa saya nak share sikit beberapa perkara yang saya rasa saya suka pasal Ora Good Cat ni dan yang benda saya tak suka. Okey, yang pertama saya suka ialah bentuk dia bagi saya agak unik dan comel. Boleh nampak feminin juga bergantung kepada colour. Dia ada colour yang macam pink-pink sikit tu dengan bentuk macam ni memang feminin habis, tapi dengan warna hijau macam ni bagi saya masih okey untuk orang lelaki pakai dan bentuk dia pun memang agak cool lah. Dia ada elemen-elemen retro campur futuristik. Okey, yang kedua, kereta ni rasa lebih premium daripada harga dia, okey, dan banyak sentuhan-sentuhan detail-detail lah yang membuatkan kereta ni rasa macam mahal. Contoh macam dekat bumper ni ada macam tekstur pelik gini sikit. Lepas tu dekat dalam pun dia punya finishing tu memang solid, memang rasa macam build quality dia agak bagus. Lepas tu ada detail-detail macam contoh lampu belakang dia pun, lampu belakang dia dekat atas boot, tapi bila boot korang naik lampu tu bertukar ke bawah. Lepas tu siap ada sunroof lagi dengan panoramic roof ni, okey, walaupun kereta kecil pendek tapi diorang boleh sumbat sunroof. Okey, seterusnya yang ketiga, saya suka kereta ni dia rasa cukup luas dan praktikal. Okey, tapi kalau korang tengok dekat luar pun sebenarnya kereta ni saiz dia agak besar juga walaupun nampak comel. Tapi bila korang parking dekat sebelah-sebelah kereta biasa, kereta ni nampak agak besar. Ruang memang agak luas, depan, belakang semua luas. Cuma lantai dia lah macam tinggi sikit sebab bateri kat bawah. Okey, lagi satu yang saya suka, kereta ni basically korang hidup memang tak perlu pakai kunci. Yalah, betul lah kunci kat dalam kan, banyak kereta macam tu. Tapi tak ada pun button untuk start kereta. Okey, korang cuma tekan brake je, kereta terus dah ready, aircon semua sistem nyala. Okey, lepas tu bila korang nak matikan kereta, kalau korang malas tekan sini, korang keluar je. Lepas tu semua masih hidup, okey, aircon semua jalan lagi. Korang kunci, terus dia padam. Kira sesuai lah untuk orang malas. Okey, untuk benda yang saya kurang suka pula. Okey, yang pertama, kereta ni banyak safety feature tapi dia punya safety warning tu agak kuat dan boleh kata mengganggu. Contoh bila kita follow kereta rapat dengan depan, bunyi ting ting. Jadi penumpang macam tertanya, apa tu? Kuat sangat bunyi dia. Okey, seterusnya ini masalah kereta-kereta canggih sekarang lah. Okey, bila semua benda touchscreen, konon nak minimalist dalam dia. Jadi kalau nak adjust benda yang selalu guna, contoh macam aircon pun banyak step korang kena tekan. Contoh macam ni, korang kena pergi menu home dulu. Okey, lepas tu baru tekan buka menu aircon dia, baru boleh adjust. Jadi 2-3 step untuk benda yang mudah. Jadi benda ni akan kurang sikit tumpuan kita masa mandu. Okey, yang ketiga saya kurang suka ialah bila dekat belakang ni, okey, duduk okey, tapi bila kereta ni bergerak lalu jalan tak rata, belakang ni kurang selesa, rasa macam agak bumpy ke, macam spring dia keras ke, tak tahu. Tapi mungkin tu masalah Malaysia je lah kot. Jalan Malaysia dia tak okey, tempat lain okey je. Okey, jadi Ora Good Cat ni dia kata ada lebih kurang 143 horsepower, 210 Nm torque. Jadi dia punya angka ni bolehlah dibandingkan macam kereta 1.5 ataupun 1.6 petrol turbo. Macam itulah lebih kurang. Tapi dia punya pecutan ni lagi lancar lah. Walaupun output dia sama, tapi macam dia punya cara pecut ni terus je straight.
tak ada. Okey, kalau korang bawa kereta petrol kena ada, memang kuat kan, tapi so dia macam bertangga sikit. Yang ni tak ada, terus naik. Even walaupun yang ni dia kata pecutan 0 ke 100 dia 7.9 saat, saya rasa macam laju lagi. Rasa macam 6 saat. Tak rasa macam 7.9 saat tu. Jadi kereta ni memang pick up lah. Handling dia pun boleh kata lincah juga. Sebab ya memang dia punya ada berat sikit kat depan. Dia punya motor elektrik semua, ada bateri semua kat depan. Bateri kecil lah, bateri auxiliary. Tapi bateri EV dia dekat lantai bawah. So banyak juga dia punya berat tu tertumpu dekat tengah-tengah. Jadinya handling memang agak lincah lah. Kereta ni bawa dalam bandar, bawa dekat-dekat, slow-slow. Contoh bawa 80 km sejam, korang keluar Sempang, korang tukar lorong, lepas tu brake kat bumper, lepas tu korang pecut balik semula. Memang lincah. Zup. Kalau korang pernah bawa mungkin golf buggy, tahu buggy yang golf tu, yang elektrik tu, yang kecil, yang pendek tu, rasa macam tu lah. Dia zup terus. Ataupun kalau korang main RC ke, main Tamiya ke, motor elektrik tu kan, dia memang pergi terus. Sebabnya apa-apa kenderaan elektrik pun korang akan dapat kuasa maksimum ataupun top maksimum daripada 0 RPM. Maksudnya daripada pegun tu, mula-mula tekan tu terus pergi. Okay, dia punya cornering pun sebenarnya not bad. Okay, kalau korang laju, kereta ni chassis dia memang stable, memang solid. Cuma bila dah laju sangat tu, tayar dia macam cepat sikit lah nak start membuang. Slow-slow tayar dia membuang. Sebab kereta ni dia pakai tayar GT Eco something. So memang tayar Eco lah. Kebanyakan kereta EV pun sebab nak jimat minyak, tayar Eco ni dia biasanya dia nak kurangkan rolling resistance. Dia nak bergerak ke depan tu senang. Jadinya kebanyakan tayar macam ni, dia punya grip memang tak apa banyak lah. Kalau kau nak handling sedap sikit, pakai tayar lagi sedap lah. Tapi takut tayar lagi sedap tu kuat minyak pula kan, ataupun kuat pula guna bateri. Jadi dah defeat the purpose. Okey, lagi satu sama macam kereta-kereta EV lain juga. Jadi Orago Cat ni pun dia ada sistem regeneratif dia sendiri. Korang boleh tengok dekat indikator ni ada macam bar-bar kat sini lah. Jadi bila bar warna putih naik ke atas tu maksudnya korang gunakan power, dan bila korang lepas minyak ada bar warna hijau turun ke bawah, maksudnya dia charge balik lah. Jadinya sama juga korang boleh buat one pedal driving. Dan dia punya tahap regeneratif tu korang boleh adjust lah dalam ni. Korang nak dia punya tu weak ke, standard ke, ataupun strong. Kalau strong tu lepas minyak sikit je, kereta tu macam dah nak brake. Tapi bila yang lepas minyak mula-mula tu, dia belum brake pakai disc brake. Kereta tu slow down, tapi dia guna motor elektrik. Okay, dia guna motor elektrik untuk reverse balik, dan dia dapat balik charge, simpan balik dalam bateri. Jadi sebenarnya kereta EV ni bila korang banyak bergerak slow ataupun dalam bandar kan, dan banyak stop and go, korang accelerate brake, dia sebenarnya agak jimat lah. Jadi dia punya range tu akan turun accurate. Contoh bila korang bawa dalam bandar walaupun agak laju, range bacaan kat sini dia turun 20 km, sama macam jarak korang drive 20 km. Tapi okay, kereta EV ni kelemahan dia sikit ialah bila bawa highway yang agak laju, bila korang cruising highway, tak berapa jimat. Dia terbalik daripada kereta petrol biasa. Okey, kalau kereta petrol kan, korang bawa dalam jam, bawa dekat-dekat, pergi kedai, hantar anak sekolah, pecut, brake, lalu bumper, keluar Sempang, semua kereta petrol akan lagi kuat minyak kan. Bila bawa highway, korang cruise 110, 120 tu baru jimat kan. EV terbalik. Bila korang cruise highway laju sikit, dia punya range turun macam air. Sebabnya, sebab EV tak ada gear. Dia punya motor tu dia direct terus ke tayar. Maknanya kereta makin laju, motor pun pusing makin laju. Jadi tak jimat lah. Kalau kereta biasa, petrol ke diesel ke, ada transmission. Jadinya bila korang makin laju, pakai gear lain, so RPM boleh relax. Tapi kereta gerak laju kan. Cuma yang best jugalah EV ni, korang tahulah yang segala pergerakan korang tak membazir. Contoh macam bila korang pecut, lepas tu bila brake balik, rasa macam tak membazir lah. Sebabnya walaupun korang pecut dekat jalan yang pendek kan, kalau kereta biasa korang pecut, lepas tu nak berhenti balik kat traffic light, korang rasa membazir lah. Bazir je tekan minyak, tekan laju-laju, lepas tu nak berhenti kan. Tapi EV tak. EV korang tekan laju-laju, bila korang nak berhenti tu, dia sambil korang slow down dan sambil korang brake tu, kereta tu dia charge bateri dia sikit. Jadi rasa macam kurang pembaziran. Tengok macam ni, bawa laju 110,
turun bukit tapi korang lepas minyak sikit, kereta ni charge. Okay, basically memang tak guna bateri langsung, korang charge. Nampak? 110, 120 turun bukit, charge je. Okay, jadi untuk bab charging saya sembang sikit kat sini lah, sebab ada nak pegang-pegang kertas, sekarang bawa kereta bahaya pula. Alright, jadi kereta ni saya dah pakai, okay, dia mula-mula dapat range waktu tu lebih kurang 450 km macam tu lah. Okay, bawa dalam bandar macam saya cakap tadi memang okay, range dia turun accurate dengan jarak kita lalu. Tapi bila dah lalu highway tu, range tu turun macam air. Jadi bila dah sampai 17%, waktu tu range dalam 80 km, saya pun cari-cari tempat charge, saya jumpa satu port. Okay, port tu 60 kW, dia tulis kat situ DC, fast charger. Okay lah, tak ada orang kat situ, saya pun masuk. Kalau ikutkan spek yang diorang bagi ni, dia kata boleh charge 0 ke 80 dalam masa 40 minit. Tapi yang realitinya saya charge daripada 17% sampai 81% ambil masa sejam. Jadi saya tak pastilah yang tu masalah pada charger ke ataupun pada kereta ni punya sistem. Tapi bila charge sampai 81% tu, dapatlah range balik semula 410 km. Okey, lepas tu jumlah yang saya kena bayar, okey, daripada 17% sampai 81% tu ialah RM79. Bila saya buat congak-congak kan, RM79 tu dalam masa sejam lebih untuk pertambahan 330 km. Okey, kalau congak-congak secara kasar, sebenarnya EV ni masih lagi mahal nak guna daripada kereta petrol biasa. Okey, sebab kalau kereta petrol biasa korang isi minyak RM80 kan, rasanya boleh pergi lebih 400 km. Yang ni cuma 300 lebih je. Alright. Jadi saya rasa untuk EV dekat Malaysia sekarang ni hari ni, okey, kereta-kereta sebenarnya dah bagus dah power dah sedap bawa. Okey, cuma kita punya tempat charge tu lah masih lagi, yalah macam semua korang tahu lah kan, masih lagi limited, tak banyak lagi. Walaupun kerajaan Malaysia dengan syarikat-syarikat swasta, dia orang kata nak tambah lagi berapa sampai 1000 lebih kan dalam masa berapa tahun nanti. Dan juga dia punya rate sekarang ni masih lagi agak kayangan lah. Jadi benda ni masih lagi mainan orang ada-ada. Mungkin dalam 3-4 tahun lagi bila kereta EV dah makin banyak pilihan, makin murah, lepas tu mungkin dia punya rate nak charge tu pun dah makin murah. Jadi sekian saja untuk Orago Cat kali ni. Jadi macam saya cakap tadi jugalah, saya rasa personally bawa kereta EV tu, produk dia sendiri memang sedap lah, bawa memang best dalam keadaan-keadaan tertentu, memang praktikal, korang bawa dekat-dekat dalam bandar memang superb. Tapi untuk kereta Orago Cat ni, spesifik ini untuk highway kurang best, dia kurang efisien. Dan macam saya cakap tadi juga, dia punya cost untuk pemilikan, nak pakai hari-hari, nak charge semua tu masih lagi lebih mahal daripada petrol. Tapi tak tahulah kan, 3-4 tahun lagi macam mana cerita dia. Alright, tu saja. Sekian Orago Cat kali ni. Kalau korang ada apa-apa lagi soalan yang saya mungkin tak cover pasal kereta ni, yang korang nak tahu, tanya kat bawah. Benda tu kalau saya tahu, saya jawab lah nanti. Alright, dan jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih.